Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bercakap dengan pengantin sudah boleh bermula sesi. Oh, betul Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang saya muliakan, alhamdulillah kita dapat bersua di alam maya pada pagi yang barakah ini untuk membicarakan satu tajuk atau satu isu yang rapat dengan diri kita, bagi orang Melayu Islam khususnya dan bagi rakyat Malaysia seluruhnya, untuk mengenal siapakah itu sebenarnya Melayu, supaya dengan demikian kita dapat dengan jelas memahami dan mengisapi serta menghayati pengertian orang Melayu dalam konteks sebagai bangsa utama, bangsa teras di negara ini yang merupakan sebahagian daripada penghuni ataupun penduduk di alam Melayu yang biasa saya katakan sebagai Melayu Mahawangsa ataupun Melayu besar, ya. Melayu Mahawangsa artinya Maha itu besar, Wangsa itu bangsa dalam bahasa Melayu lama kuno. Di Melayu Mahawangsa merujuk pada bangsa Melayu yang besar, bukan semata-mata yang terdapat di sebuah negara seperti Malaysia, Brunei, Indonesia dan sebagainya, tetapi Melayu yang merujuk pada pengertian yang besar. Itu sebagai satu mukadimah ringkas. Saya membicarakan isu ataupun tajuk ini oleh sebab masih timbul, saya kira, salah faham tentang pemisahan antara Melayu dan Islam. Ada satu golongan yang beranggapan bahawa Melayu itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan Islam, ataupun sudah cukup dikatakan Melayu kerana Islam itu kata secara automatik. Jadi yang penting adalah Melayu yang diperjuangkan. Satu golongan lain lagi barangkali melihat bahawa yang penting itu Islam. Melayu itu tidak penting kerana Melayu sebagai satu bangsa. Yang penting Islam sebagai agama sejagat. Persoalan ini sebenarnya persoalan yang memerlukan pemahaman yang mendalam secara ilmiah, bahawa Melayu dan Islam itu tidak dapat dipisahkan, khususnya dalam konteks Melayu di negara kita. Nanti akan kita perlihatkan peruntukan perlembagaan tentang takrif ataupun definisi Melayu dalam konteks negara kita. Bahkan di seluruh alam Melayu pun sebenarnya hubungan Melayu dengan Islam itu cukup rapat, kerana sejarah menunjukkan lebih satu alaf, lebih 1000 tahun acuan yang membentuk jati diri ataupun makna diri Melayu itu sebagai bangsa Islam. Walaupun diakui sebelum Islam datang di alam Melayu, itu memang sudah wujud Melayu dalam konteks Melayu yang dipengaruhi oleh asas-asas tempatan seperti fahaman animisme, kemudian hidup Buddha. Tetapi justru yang memberikan makna diri kepada Melayu kemudian itu ialah Islam, baik daripada segi sistem kepercayaan, sistem kehidupan yang meliputi aspek amal ibadahnya, aspek muamalah, hubungan ekonomi sosial, aspek munakahan, kekeluargaan, dalam bidang siasah ataupun politik dan pentadbiran, ketatanegaraan, bahkan dalam bidang ilmu dan diplomasi. Itu sebenarnya banyak digerakkan oleh Islam sebagai agama sejagat, agama antarabangsa yang telah mewarnai makna diri Melayu. Jadi isu ini saya kira penting sama-sama kita hayati dengan rasional berdasarkan fakta-fakta ilmu. Sebagai permulaan, saya kira ingin saya berbicara secara ringkas tentang sejarah orang Melayu. Ada pelbagai pandangan tentang orang Melayu, tetapi berdasarkan kajian-kajian ilmiah oleh para ahli arkeologi, ahli antropologi, ahli linguistik, ahli sejarah, dan pelbagai bidang lain, ada satu teori yang dinamai sebagai teori peradaban pentas Sunda. Artinya pada satu waktu dahulu yang dikatakan alam Melayu, sebahagian sekarang Kepulauan Melayu itu asalnya ialah satu benua Sunda, pentas Sunda.
bercantum semuanya. Tidak ada yang kita kenal sebagai Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Tanah Melayu, Borneo, kerana pada waktu itu semuanya bercantum di bawah suatu daerah, satu wilayah yang dikenal sebagai pentas Sunda. Tapi dengan proses evolusi alam, penenggelaman sebahagian tanah, maka terjadilah laut, selat dan lautan, maka kemudian terpisah wilayah-wilayah itu dan dikenal seperti yang dalam bentuk geografis sekarang pada peta itu. Maka kita nampak ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, bahkan Filipina, Borneo, Tanah Melayu. Dan itu dikaji menurut kajian ilmiah bahawa berlaku belasan ribu, bahkan puluhan ribu tahun yang lalu berdasarkan kajian-kajian arkeologi. Dan penduduk asal kawasan pentas Sunda itulah orang Melayu. Dan sangat menarik, salah seorang penulis Islam yang bernama Ibnu Athir Al-Jazari dalam bukunya Al-Kamil fi Tarikh, beliau mengatakan bahawa orang Melayu ini bernasab Nabi Ibrahim AS. Satu huraian yang menarik, walaupun masih perlu terus dikaji, tapi catatan itu menunjukkan bahawa dari pesut nasab atau salah silahnya orang Melayu ada pertalian rapat dengan Nabi Ibrahim AS. Dan ini suatu fakta penting dalam konteks yang kita katakan penerimaan agama tauhid, agama yang bersedikan Tuhan yang esa itu. Sudah pun ada sejarah awalnya sebelum kedatangan Islam pada abad 8, 9 atau yang paling jelas pada abad ke-13. Dan ini saya kira fakta yang juga perlu dihayati oleh orang Melayu supaya kita menginsafi bahawa tradisi penerimaan agama tauhid, agama berdasarkan Tuhan yang esa itu sebenarnya sesuatu yang telah diwarisi oleh orang Melayu sejak lampau lagi. Dan ada satu juga pandangan, walaupun saya sendiri mungkin begitu setuju, satu pandangan yang mengatakan bahawa makna Jawi begitu, Bani Jawi atau keturunan Jawi, orang Jawi, bangsa Jawi itu dikatakan berasal daripada cantuman kata Ji dan Wi, maknanya Ji itu satu, tunggal, merujuk pada Tuhan yang esa, dan Wi itu Tuhan. Jadi Jiwi kemudian menjadi Jawi itu merujuk kepada bangsa yang berpegang pada Tuhan yang esa. Namun demikian, daripada sudut sejarah yang saya baca, saya kaji sedikit, Jawi itu sebenarnya nama yang asalnya diberikan oleh orang Arab pada orang dari alam Melayu. Semua orang dari alam Melayu dikenal sebagai Al-Jawah. Itu nama yang diberikan oleh orang Arab, walaupun dari alam Melayu itu tak semuanya orang Jawa, tetapi barangkali kerana pengaruh peradaban atau tamadun Jawa kuno yang pada satu waktu dahulu memang gemilang, jadi barangkali orang Arab beranggapan semua orang yang datang dari alam itu orang Jawa. Ini saya kira bukan satu isu besar, kerana orang Melayu sekarang pun kadang-kadang masih membuat anggapan salah. Dikatakan bagi orang yang dari benua Eropah, bahkan di Eropah itu ada pelbagai bangsa, bukan saja orang Inggris, Belanda, Finland, orang dari Sweden, Jerman, Perancis dan sebagainya. Tetapi kalau kulitnya putih itu semua orang putih, dan orang putih bagi orang Melayu itu merujuk pada orang Inggris. Ini juga satu pandangan yang silap, tetapi ya ini perkara yang agak remeh, tetapi Al-Jawah yang kemudian diubahsawakan dan sebutan Melayu menjadi Jawi atau bangsa Jawi itu merujuk pada satu bangsa besar. Itu yang saya katakan tadi, sebagai bangsa besar ataupun Melayu Mahwangsa. Ya, kalau kita boleh melihat mungkin tayangan slide sedikit, berapa buah buku yang mengkaji asal-usul orang Melayu. Dan ini bukan saja kajian oleh orang Melayu Islam, tapi yang bukan Islam, orang-orang Barat. Catatan itu menunjukkan misalnya pakar-pakar dari University of Leeds, University of Cambridge,
University of Oxford, melibatkan tokoh-tokoh yang jelas bukan Islam. Ya, misalnya kalau kita melihat Profesor Oppenheim yang terkenal juga dengan teori pentas Sundaya, itu mereka ini merujuk kepada hakikat orang Melayu sebagai penduduk asal kawasan ini sejak puluhan ribu tahun yang lampau. Ya. Bagus saya kira juga kita berbicara atau mengupas aspek perkembangan atau historiografi. Perkembangan tahap peradaban Melayu yang kemudian nanti akan berfokus ataupun bertumpu pada peranan Islam dalam membentuk makna diri orang Melayu. Tapi sekurang-kurangnya berdasarkan fakta sejarah, memang sebelum zaman Islam itu sudah masuk sebelum Islam datang pada abad 8, 9, 10, kemudian kemuncaknya pada abad 13 hingga abad 17. Memang sebelum itu sudah wujud peradaban Melayu, iaitu peradaban yang dikenal sebagai peradaban awal, yang biasa dikatakan bermula pada awal abad Masihi. Tapi dengan teori pentas Sunda kita dapati Melayu sudah wujud jauh lebih awal daripada abad Masihi. Maka dikenal oleh ahli sejarah misalnya peradaban Melayu atau tahap peradaban Melayu purba itu. Kemudian tahap peradaban Melayu kuno itu dari sekitar abad 4 hingga abad 13. Kerana pada zaman Melayu kuno itu dapat dikenal pasti kewujudan kerajaan-kerajaan lama seperti Kedah itu dicatat oleh ahli sejarah sebagai kerajaan yang cukup awal, kira-kira 500 tahun sebelum Masih begitu. Jadi kita juga mengenal kerajaan Punan, kerajaan Champa, Langkasuka, dan dalam kalangan kerajaan-kerajaan Melayu lama itu dalam zaman yang diistilahkan sebagai Melayu kuno itu terdapat kerajaan Melayu yang cukup kuat, iaitu kerajaan Melayu Sriwijaya. Kerajaan Melayu Sriwijaya ini mewakili kerajaan Melayu sebelum Melaka dalam zaman klasik, kerana daerah jajahannya yang luas, dan bahkan dalam satu kunjungan saya ke Arsip Negara Sri Lanka di Colombo pada sekitar tahun 2002 atau 2004 gitu, Ketua Pengarah Arsip Negara Sri Lanka menunjukkan sekeping peta tua pada saya yang menunjukkan bahawa pengaruh atau hubungan kerajaan Melayu tua Sriwijaya itu, kerajaan Melayu tua Sriwijaya telah pun sampai di Sri Lanka dalam zaman Sri Lanka sebagai kerajaan lama, walaupun tidak sampai peringkat penjajahan. Dan cukup menarik bahawa pada abad 7, iaitu permulaan kerajaan Sriwijaya hingga abad ke-13 itu, peradaban Melayu sudah mula memperlihatkan bibit-bibit kecemerlangan. Salah seorang pendeta Buddha yang terkenal yang datang dalam abad ke-7 dalam zaman dinasti Tang di sana dan Sriwijaya di alam Melayu. Dalam tempoh 6 bulan I Ching, itu nama pendeta Cina itu I Ching, 6 bulan bermukim di ibu kota kerajaan Sriwijaya. Ada yang mengatakan Palembang, ada yang mengatakan Jambi. Tapi saya melihat Jambi itu lebih tepat kerana di situ terdapat tinggalan pusat-pusat pengajian Buddha yang dicatat oleh I Ching dan menggunakan bahasa Melayu pada waktu itu. Dan I Ching juga mencatat bagaimana bahasa Melayu menjadi bahasa pentadbiran kerajaan Sriwijaya, bahasa perdagangan, bahasa perhubungan awam ataupun lingua franca. Artinya perhatian terhadap peradaban Melayu oleh orang asing, khususnya oleh orang Cina pada waktu itu, sudah pun bermula. Laporan
I Ching itu disampaikan kepada kerajaan dalam zaman dinasti Tang itu, dan koleksi tulisan I Ching itu terdapat tersimpan di kuil Buddha terbesar di China, dan barangkali pada anggapan saya juga kuil terbesar di dunia, di kota Xi'an di negara China. Di situ juga kita melihat adanya peta perjalanan I Ching dari tanah besar China ke Sriwijaya. Nah, dalam zaman itu bibit-bibit kecemerlangan peradaban Melayu seperti saya katakan telah bermula dengan peranan bahasa Melayu, dan juga dengan terbentuknya sistem pemerintahan yang dikatakan berdasarkan sistem kedatuan. Sistem kedatuan ini menarik kerana kemudian sistem kesultanan yang diasaskan oleh kerajaan Melayu sudah menerima Islam, itu sebahagiannya berdasarkan sistem kedatuan, iaitu adanya lapis-lapis pemerintah, raja, dan beberapa lapis pembesar. Dan sampai sekarang kita mengetahui bahawa istilah datu itu masih digunakan sebagai satu gelar kehormat, khususnya di Borneo, di Sabah, Sarawak. Jadi datu sebagai satu gelar kehormat, dan itu sebenarnya berkaitan rapat dengan sistem kedatuan yang kemudian bentukan menjadi sistem kesultanan dalam zaman Islam di alam Melayu. Hanya pada waktu itu kita melihat bahasa Melayu yang digunakan bahasa Melayu kuno, yang sebahagian besarnya memang dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit, iaitu dalam hal tulisan yang kita kenal sebagai tulisan Pallava sebagai contoh, yang merakam teks dalam bahasa Melayu kuno sebagai mana yang terpahat dalam berapa buah batu bersurat ataupun prasasti seperti Talang Tu, Minyak Tujuh, Kedukaan Bukit, pada part ke-7, dan bahkan pada part ke-4 sewaktu saya berkunjung ke Museum Tenggaruh di Kalimantan, di situ disimpan replika batu bersurat pada part ke-4 juga menggunakan tulisan Pallava. Jadi tulisan ini tulisan yang berasaskan tulisan Sanskrit, sebagaimana tulisan Jawi kemudian berasaskan tulisan Arab. Demikian juga dalam soal kosakata ataupun penggunaan perkataan, itu banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit, walaupun ada sejumlah perkataan yang masih digunakan sampai hingga saat ini. Dalam satu batu bersurat Kedukaan Bukit sebagai contoh, dalam salah satu slide yang saya paparkan, itu ada misalnya perkataan seperti dua laksa, bala menunjuk pada bala tentera, kemudian dari, perkataan dengan tapi waktu itu dikatakan dangan, dan jalan, ratus, 10 waktu itu 10 tak ada bunyi waktu itu bunyi a, dan ini ada pengaruh sampai dialek sekarang ni. Misalnya bahasa dialek Melayu Brunei sebagian di Sabah juga besar menjadi basar sebagai contoh. Ini saya kira juga kewarisan daripada beberapa sebutan dalam bahasa Melayu kuno. Tetapi keseluruhannya, kalau kita menyaksikan transkripsi bahasa Melayu kuno batu bersurat Kedukaan Bukit yang saya paparkan slide itu, kita sukar memahami apa makna yang terkandung dalam teks itu. Kerana itu dalam bahasa Melayu kuno. Saya tidak menyebut perkara ini oleh sebab sudah Islam datang, maka bahasa Melayu itu muncul sebagai satu bahasa yang cukup jelas bentuknya, cukup jelas fungsinya. Dan dalam zaman bahasa Melayu kuno pra-Islam itu, bahasa Melayu tidak tersebar dengan luas kerana hanya dipahat pada batu-batu bersurat. Artinya berwujud satu sistem persuratan yang tersebar luas dalam bentuk karya-karya sastra, karya agama, falsafah, tasawuf, ketatanegaraan, sejarah dan historiografi, undang-undang dan sebagainya. Tapi sudah Islam datang, kita dapati muncul satu tradisi baru, iaitu tradisi bahasa persuratan. Jadi bahasa Melayu dapat dikenal pasti berdasarkan manuskrip Melayu lama yang mewakili pelbagai bidang, baik undang-undang seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang 99 Perak,
dan banyak kitab undang-undang lain, dan juga karya-karya ketatanegaraan seperti yang terkenal Tajul Salatin, karya historiografi seperti Sejarah Melayu ataupun Sulatul Salatin, Hikayat Merong Mahwangsa, Hikayat Raja Pasai, Hikayat Aceh, Tuhfatun Nafis. Demikian juga karya dalam bidang agama cukup banyak, dalam bidang akidah. Bahkan kajian Profesor Said Muhammad Akil Atas terhadap karya yang dianggap beliau sebagai karya tertulis yang tertua, iaitu Aqaid An-Nasafi, terjemahan ulama besar An-Nasafi berkaitan dengan soal akidah yang menjadi asas pegangan orang Melayu. Dalam Melayu itu ditulis dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi. Artinya dalam bidang apapun, bahkan dalam bidang diplomasi atau bidang hubungan antarabangsa, bahasa Melayu digunakan dengan tulisan Jawi. Sekarang kalau kita menyaksikan Facebook, hampir setiap hari Datuk Dr. Annabel Gallup, iaitu pakar di British Library sebagai kurator kanan pengajian Asia Tenggara, banyak surat yang dipaparkan dengan cap mohor, seperti itu kajian khas pula, cap mohor dengan tulisan Jawi bahasa Melayu. Surat-surat perjanjian itu dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi. Hubungan antara kerajaan Melayu dengan kerajaan bukan Melayu, Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris. Bahkan di tanah Melayu sendiri, pada zaman-zaman awal penjajahan Inggris atau kedatangan Inggris pun, tulisan Jawi, bahasa Melayu itu digunakan. Menarik apabila saya membaca satu dokumen kecil, iaitu surat ringkas seorang penguasa polis Selangor pada sekitar tahun 1880 begitu. Surat yang ditujukan pada Kapitan Ya Ahloi. Isinya pun isi yang mudah, iaitu keinginan penguasa polis Selangor itu untuk meminjam kereta kuda. Ialah Ya Ahloi itu sebagai orang yang kaya, sehingga penguasa polis Inggris pun terpaksa meminjam kereta kuda bagi Ya Ahloi. Tetapi permohonan itu disampaikan dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi. Dan ini sangat penting dalam konteks kemuliaan dan juga pemuliaan. Kemuliaan dan usaha memuliakan bahasa Melayu. Walaupun penjajah Inggris itu menggunakan dasar pecah belah dan perintah, tapi hakikat mereka mau tidak mau menggunakan bahasa Melayu yang pada waktu itu masih unggul dan masih menjadi bahasa perhubungan awam dalam tulisan Jawi. Dan sangat penting sebenarnya, sudah kedatangan Islam, bahasa Melayu itu muncul sebagai bahasa yang jelas bentuknya, tulisannya. Jadi tulisan Jawi yang diubah sesuaikan atau diilhamkan daripada tulisan Arab, skrip Arab. Dan kebijaksanaan para ulama, para pujangga Melayu menambahkan huruf-huruf yang melambangkan sejumlah bunyi yang tidak ada dalam bahasa Arab. Contohnya, kita tahu ada huruf ca untuk bunyi c yang memang tak ada bahasa Arab. Cawan itu tak ada bunyi cawan. Huruf nga. Maka nama saya sendiri, kalau saya ke Saudi, ke negara Timur Tengah, ke Kuwait dan sebagainya, mereka tidak pandai menyebut saya sebagai awang, mereka menyebut saya sebagai awanj. Jadi nga menjadi jin. Jadi ada ca, ada nga, pa dengan 3 titik, diilham pada bunyi fa, jadi pa. Kemudian ada nya, jadi ada 5 huruf baru yang ditambahkan oleh para bujangga dan para ulama Melayu sendiri. Dan ini kemudian menjadi bahasa, menjadi tulisan yang sangat meluas sebagai wahana bagi pelbagai bidang peradaban. Seperti yang saya sebut tadi, bidang keagamaan, soal akidah, soal fiqh, soal tasawuf, soal munakahat, soal muamalah, soal siasah, dan soal ketatanegaraan yang memang bersendikan Islam, karya kesejarahan ataupun historiografi itu tadi, sejarah Melayu atau Salatin dan sebagainya, karya undang-undang, hukum kanun Melaka, undang-undang Laut Melaka, undang-undang 99 Perak dan sebagainya.
dan bidang-bidang lain yang telah saya sentuh. Tak termasuk, belum lagi kita bincangkan soal karya susastra dalam bentuk prosa dan puisi, hikayat, puisi dalam berbagai bentuk, syairnya, pantunnya, qitaahnya, rubaiyat, nazam, sebelum kedatangan bentuk puisi baru seperti sajak dari tradisi barat. Dan dengan sendirinya bahasa Melayu pada waktu itu telah membentuk satu sistem baru dalam peradaban Melayu, iaitu membina peradaban yang berteraskan ilmu, berteraskan persuratan. Dan kita tahu dalam kajian mana peradaban di dunia ini, mana-mana tamadun besar mempunyai sistem tulisan dan tradisi persuratan, kerana ilmu akhirnya yang abadi itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk persuratan, walaupun penting juga bentuk lisan, tapi lisan itu tidak abadi sifatnya. Ceramah saja, kuliah saja itu tidak akan abadi, tetapi jika disuratkan dalam bentuk karya, buku, jurnal dan sebagainya, maka ilmu itu dapat bertahan lama dan dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Ini satu sumbangan bangsa Islam. Dalam soal bentuk bahasa Melayu itu pula, Islam telah memberikan pengaruh yang besar. Soal kosakata, sekian banyak kata daripada bahasa Arab yang bersifat atau yang memenuhi keperluan keagamaan dalam bidang-bidang saya sebut tadi, soal akidah, soal fiqh, soal munakahat, soal siasah, soal muamalah, soal adab, bahkan dalam kajian Al-Quran, qiraah. Jadi banyak istilah yang masuk dalam bahasa Melayu. Selain perkataan-perkataan umum, kosakata umum untuk keperluan biasa yang mungkin tidak ada kaitan langsung atau secara langsung dengan keperluan bidang agama, tapi untuk keperluan sehari-hari itu banyak sekali perkataan Arab yang juga masuk. Juga dalam konteks yang lain, acuan yang menjadikan bahasa Melayu itu yang saya kata sebagai bahasa Melayu klasik, sudah bahasa Melayu kuno yang tak dapat kita kenal pasti, tak dapat kita pahami walaupun ditransliterasi pada tulisan bahasa Melayu kuno, Palawa itu, tapi dalam bahasa Melayu dapat dikenal pasti bentuknya, susunan, tata bahasanya. Saya pernah membuat satu kajian pada waktu saya membuat kajian peringkat sarjana dahulu, awal tahun 80 begitu, awal 80-an. Dan saya membuktikan berlaku kesinambungan antara bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu yang telah dibentuk acuan oleh Islam itu, dengan bahasa Melayu baru atau bahasa Melayu moden. Barangkali zahirnya memang tampak berbeda, kerana bahasa Melayu lama itu dengan ayat yang panjang, dengan banyak mengutamakan ayat berbentuk ayat pasif, itu menekankan apa yang dibuat oleh pelaku, bukan pelaku membuat apa, sebagai contoh. Dan banyak ayat songsang ataupun ayat yang mendahulukan bahagian predikat, subjek kemudian. Itu hanya soal struktur yang berkaitan dengan gaya. Tapi asas yang dikaitkan dengan tata bahasa atau susunan asas bahasa Melayu lama dengan baru itu telah saya buktikan ada kesinambungan cukup besar, persamaan asas-asas ketatabahasaan. Dan ini sampai sekarang maka bahasa Melayu itu bertahan kerana telah diberi acuan pada zaman Islam, kebangkitan Islam di alam Melayu. Selain itu telah saya singgung tadi soal peranan bahasa Melayu dalam mengangkat peradaban Melayu dalam pelbagai bidang, soal keagamaan, soal kesejarahan, soal ketatanegaraan, soal diplomasi atau hubungan antarabangsa, mengangkat susastra, baik prosa dan puisi, bagi menghaluskan budi, pemikiran dan perasaan masyarakat dan umat Melayu. Dan itu peranan besar Islam yang sehingga kita kembali ke tajuk yang saya katakan, Melayu dan Islam itu berpisah tiada. Dan konsep Melayu sejak sekian lama, sudah kedatangan Islam itu, bukan semata-mata berkaitan dengan soal etnik. Betul ada etnik Melayu di sebahagian Sumatera, di Riau, di tanah Melayu. Dan bagi orang Indonesia, Melayu itu satu etnik yang agak kecil berbanding dengan etnik Jawa yang cukup besar peratusannya, ataupun barangkali etnik-etnik lain, Minangkabau dan sebagainya. Tetapi
Melayu dalam konteks peradaban di alam Melayu ini ialah konsep kebudayaan, konsep peradaban yang lazim saya gunakan istilah merentas. Melayu ini merentas etnik. Kita tahu ada ratusan etnik. Dulu sekitar 500, sekarang menurut catatan rakan sarjana Indonesia 700 etnik di alam Melayu. Dan konsep Melayu itu merentas. Maka itu jangan terkejut bahawa ada kitab-kitab agama dalam bahasa Jawa tapi ditulis dengan tulisan Jawi. Itu juga bahasa Aceh, ya, bahasa Bugis ada, walaupun mereka ada tulisan sendiri. Orang Bugis ada tulisan Serang, tapi mereka juga menggunakan Jawi. Artinya bahasa Melayu pada waktu itu, orang Aceh sendiri ada bahasanya, tetapi kita lihat Hamzah Pansuri, Syamsuddin Al-Sumatrai, Abdul Rauf Al-Singkili, dan ulama lain juga menulis dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Aceh. Artinya itu dikatakan Melayu itu merentas etnik menjadi satu konsep peradaban, konsep kebudayaan, bukannya berkaitan dengan soal keturunan darah Melayu semata-mata. Dan ini sangat penting. Maka itulah dalam konteks di Malaysia, seperti kata Usman Awang dalam sajaknya tentang Melayu itu, ya, Jawa itu Melayu, Banjar itu Melayu, Bugis itu Melayu, Minangkabau itu pastilah Melayu. Pokoknya Melayu besar, itu makna Melayu besar. Kita tidak melihat soal Jawanya, soal Sundanya, soal Bugisnya dan sebagainya, tetapi konsep Melayu yang telah dibina oleh kerangka Islam yang sejagat itu. Islam itu menyatukan umat. Satu lagi yang pernah juga diuraikan oleh Profesor Said Naqi Al-Atas, iaitu bagaimana Islam itu membentuk satu kesedaran kebangsaan. Islam datang dan membentuk satu faham kebangsaan. Itu persatuan Melayu, akidahnya, tulisannya, bahasanya, dan itu konsep kebangsaan Melayu yang asal, yang lebih besar, lebih luas dari konsep kebangsaan Melayu yang mungkin sempit dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Mungkin waktu itu benar ada konsep kebangsaan Melayu, tetapi kebangsaan Melayu yang berdasar pada keperluan negara. Tapi waktu itu Melayu suatu yang merentas daerah, tidak ada soal batas geopolitik. Melayu yang merentas batas geopolitik. Ini saya kira juga satu gagasan, konsep yang patut jadi pegangan, walaupun kita tidak menafikan bahawa kewujudan negara-negara di alam Melayu itu sudah demikian adanya. Sebagian faktor penjajahan seperti dalam perjanjian Inggris-Belanda, Anglo-Dutch Treaty 1824 yang membagi daerah-daerah di selatan Selat Melaka sebagai milik Belanda dan di utara sebagai milik Inggris, kerana mereka menggunakan sistem faraid mereka sendiri. Mereka memfaraidkan alam Melayu untuk keperluan mereka sebagai kuasa penjajah. Tapi kita sebagai orang Melayu dan di alam Melayu perlu berfikiran besar dan terbuka, jangan bersikap berjiwa kecil, parokial, terlalu membesar-besarkan soal geopolitik sehingga menafikan dan kadang-kadang menghapuskan semangat kebangsaan yang disebut oleh Profesor Said Muhammad Naqi Al-Atas itu tadi. Jadi dipancangkan, dipasakkan oleh Islam, kesedaran kebangsaan itu. Ya, kemudian dalam konteks moden, kalau kita melihat itu fasa ataupun tahap keempat dalam peradaban Melayu. Sebelum itu ya, menarik juga saya katakan tadi soal bahasa Melayu itu telah diangkat menjadi bahasa antarabangsa. Itu pada zaman klasik, itu pada zaman sudah kedatangan Islam. Dan ini diakui oleh sarjana-sarjana yang bukan Islam. Misalnya kalau kita memetik pandangan seorang Belanda, Van Linschoten, pada abad 16, yang mengatakan bahawa bahasa Melayu pada masa itu bukan saja sangat harum namanya, tapi juga dianggap bahasa yang paling dihormati antara bahasa-bahasa negeri timur, dan bahawa orang yang tidak tahu akan bahasa Melayu di Kepulauan Melayu dapatlah dibandingkan dengan orang yang tidak tahu akan bahasa Perancis di negeri Belanda pada zaman itu.
seorang lagi sarjana Belanda yang mengkaji sejarah Asia Tenggara yang bernama François Valentin. Saya petik dalam terjemahan di bahasa Melayu. Bahasa mereka, iaitu bahasa Melayu, pada abad ke-16 bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut, tetapi juga digunakan di seluruh Kepulauan Melayu dan di segala negeri timur sebagai satu bahasa yang dipahami di mana-mana sahaja oleh setiap orang, bukan semestinya orang Melayu saja. Tidak ubah seperti bahasa Perancis atau Latin di Eropah. Ini suatu pengangkatan martabat atau maruah bahasa Melayu yang disamakan martabat dan maruahnya oleh François Valentin sebagai bahasa yang setara dengan bahasa Latin dan Perancis di benua Eropah pada abad yang sama, abad 16. Kita tahu bahasa Latin, bahasa yang merentas pelbagai bidang, ilmu, falsafah, undang-undang dan sebagainya. Kemudian bahasa Perancis. Dan itulah peranan bahasa Melayu yang demikian luas seperti itu. Dan cukup menarik juga bahawa perkara ini menarik minat pengkaji atau sarjana sedunia. Maka itu pengajian Melayu, masuk soal bahasa, sastra, budaya, sejarah, adat Melayu itu dikaji di lebih 100 sebuah institusi ilmiah antarabangsa. Di Eropah, kita tahu di Jerman ada, di Perancis, di Belanda, apatah lagi kemudian di Rusia, bahkan di Asia Timur, di China, Jepun, Korea, di Amerika Syarikat, Amerika Utara. Pokoknya bahasa Melayu, sastra Melayu, budaya Melayu, sejarah Melayu, adat Melayu itu menjadi satu daya tarik sarjana antarabangsa kerana mereka mengetahui kemuliaan dan kehebatan, dan itu sebenarnya sebagian besar sebenarnya sumbangan yang telah diletakkan atau diberikan oleh Islam dalam membentuk makna diri Melayu itu tadi. Dalam konteks sekarang, kepaduan atau kesatuan antara Melayu dan Islam itu malah lebih jelas, kerana itu diperundang-undangkan dalam perlembagaan. Dan perlembagaan itu jelas disebut bagaimana Islam itu menjadi satu warisan penting negara. Warisan bukan dalam konteks untuk ditonton, untuk dihayat, menjadi bahan pameran atau bahan kenangan saja, tapi warisan dengan pengertian warisan penting dalam membentuk makna diri, jati diri negara. Maka itu dalam kebudayaan kebangsaan pada tahun 1971, Kongres Kebudayaan Kebangsaan merumuskan arti kebudayaan kebangsaan itu. Pertama, yang berasaskan kebudayaan asal rantau ini. Apa makna kebudayaan asal rantau ini? Itu jelas merujuk pada kebudayaan Melayu yang telah saya huraikan secara ringkas itu tadi. Yang kedua, unsur-unsur asing atau unsur-unsur kebudayaan asing yang wajar dan sesuai. Jadi terbuka, artinya Cina, kebudayaan India, kebudayaan Eropah atau apa saja kebudayaan lain, tapi ungkapannya juga penting ya, yang wajar dan sesuai. Ini yang maka perlu dilihat sekarang, dinilai balik, adakah kita sudah menerima unsur-unsur asing yang wajar dan sesuai, atau kita terima saja sebagai satu unsur yang alamiah, yang berlaku secara alamiah begitu. Dan yang ketiga, dikatakan Islam sebagai unsur terpenting. Itu juga menunjukkan bagaimana pertalian antara Melayu dengan Islam. Dalam rangka atau merumuskan kebangsaan pada tahun 71, itulah dasar kebangsaan yang terlihat dua teras penting, kebudayaan asal atau ini itu kebudayaan Melayu dan Islam. Ya, dan di samping itu penerimaan unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai. Wajar dan sesuai tentulah menurut ukuran kebudayaan utama tadi, yaitu kebudayaan Melayu dan Islam sebagai agama persekutuan. Saya ringkas saja dalam dalamnya kita katakan kontrak sosial, walaupun orang mengatakan kontrak sosial ini istilah yang diada-adakan, diciptakan. Ya, itu istilah, tetapi kita menuju pada gagasan berkonsep yang hakiki, yang realistik, yang memang wujud. Apa itu kontrak sosial? Apabila negara kita mencapai kemerdekaan tahun 57,
memang British mengenakan syarat untuk penerimaan rakan-rakan kita yang dulu didatangkan dari negara China, dari India sebagai pekerja, sebagai buruh, sebagai penggerak ekonomi di untuk di estate-estate, untuk di perlombongan, BJ Timah dan sebagainya, disyaratkan harus diterima sebagai warga negara yang sah. Dan orang Melayu dengan reda, dengan berlapang dada, terbuka menerima rakan-rakan kita itu sebagai rakan warga negara melalui prinsip berdasarkan jus soli, iaitu sesiapa yang berada di tanah Melayu pada waktu kemerdekaan itu diiktiraf secara langsung, secara rasmi sebagai warga negara Malaysia, betul juga keturunan mereka. Dan bukan sebagai balasan, kerana tak mungkin ini dapat dibalas. Kesediaan orang Melayu membuka ruang yang begitu murah hati, seperti juga diakui, dilontarkan oleh mendiang Tun Tan Siew Sin dahulu, oleh mendiang pemimpin India pada waktu itu, pada awal. Kita dapati bahawa mereka mengatakan kebaikan budi orang Melayu menerima rakan-rakan yang asalnya bukan penduduk asalnya. Itu sudah menjadi sejarah. Tapi yang nak saya tekankan bahawa berasaskan kesediaan orang Melayu menerima rakan-rakan lain itu sebagai warga negara untuk hidup bersama dalam negara yang merdeka, maka itu muncul yang dikatakan kontrak sosial, persetujuan penerimaan rakan-rakan bukan Melayu melalui pemimpin-pemimpin mereka. Saya lupa menyebut Sambantan waktu itu, Sambantan, Tan Siew Sin Sambantan, yang mengakui keterbukaan dan kebaikan budi orang Melayu waktu itu. Jadi maka itu wujud kontrak sosial, iaitu penerimaan rakan-rakan bukan Melayu melalui pimpinan mereka terhadap Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kemudian soal hak istimewa orang Melayu di samping hak yang sah bagi rakan-rakan bukan Melayu, hak istimewa ataupun hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera, orang asal kaum Bumiputera di Sabah, Sarawak, dan juga soal Raja-Raja Melayu. Raja Melayu itu asas-asas penting yang kita katakan sebagai asas kontrak sosial, dan ini diperundang-undangkan melalui perlembagaan dalam perkara-perkara penting. Bahasa Melayu perkara 152, peruntukan 153 untuk istimewa Melayu dan Bumiputera, dan ini ada kaitannya rapat dengan soal jaminan Melayu dan Islam itu sebagai bahagian atau juzuk yang penting dalam pembinaan negara kita. Dan ini perlu dipahami oleh seluruh warga negara, bukan atas sentimen kerana saya bercakap sebagai orang Melayu, tapi mendiang Ko Kee Kim, Profesor Ko Kee Kim bercakap hal yang sama tentang soal kontrak sosial ini. Sahabat saya Profesor Teo Kok Siong dan beberapa orang sarjana lain yang secara ilmiah, secara ikhlas mempelajari dan memahami fakta ini perlu mengakui keperluan kita mempertahankan soal Melayu dan Islam. Saya terus pada perkara 160 dalam Pelbagai Persekutuan yang memberikan takrif ataupun definisi siapa itu Melayu. Maka ini khusus untuk negara Malaysia, bukan Indonesia, bukan sekira Brunei juga begitu, iaitu bahawa yang dikatakan Melayu itu menurut tafsiran atau takrif Perlembagaan Persekutuan negara kita, pertama beragama Islam. Jadi itu saja sudah menunjukkan pertanyaan yang rapat yang dapat kita ungkapkan dengan tajuk bicara kita, iaitu Melayu dan Islam berpisah tiada. Kerana untuk menjadi Melayu, pertama-tama mesti beragama Islam. Yang kedua, kebiasaannya berbahasa Melayu. Walaupun tidak ditolak keperluan untuk kita menggunakan bahasa asing, tetapi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa amalan utama
Ini juga penting supaya orang Melayu sendiri insaf dan sedar. Jangan terlalu mengagung-agungkan bahasa asing sehingga lupa pada makna diri mereka sendiri. Kalau mereka 80% dalam kehidupan mereka menggunakan bahasa asing, agaknya mereka itu menurut definisi atau takrif perlembagaan tidak boleh dianggap sebagai Melayu sepenuhnya. Dan ini saya kira perkara penting, bukan soal andaian, bukan soal jenaka, soal gurau senda, tapi insaflah akan makna perlembagaan tentang definisi atau takrif Melayu. Dan yang ketiga, mengamalkan adat istiadat ataupun budaya Melayu. Itu takrif yang diberikan dalam perlembagaan. Jadi dengan takrif ini sendiri, soal Melayu dan Islam berpisah tadi itu tidak ada cabaran, tidak ada persoalan lagi. Kerana itulah takrif perlembagaan. Kemudian kita lihat kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Ini jelas. Kadang-kadang orang mengatakan sebagai agama rasmi, itu tidak tepat. Kerana yang diistilahkan dalam perlembagaan persekutuan ialah Islam sebagai agama persekutuan. Persekutuan merujuk pada negara. Mana Islam sebagai agama negara. Bukan hanya soal rasmi, tetapi menjadi kerangka, menjadi acuan dalam kalau kita tafsirkan dengan tepat, kata almarhum bersama Ibrahim, itu harus menjadi kerangka sistem undang-undang, sistem siasat atau politik, seluruh sistem ekonomi yang menolak riba, yang menolak penindasan, penzaliman terhadap marhaen, terhadap golongan terbanyak, penguasaan harta kekayaan oleh sekelompok kecil sebagai contoh. Jadi ini tafsiran yang mesti dikupas dengan lebih mendalam, supaya Islam sebagai persekutuan itu berarti Islam sebagai kerangka acuan dalam sistem kita bernegara. Atau lagi kalau dalam soal ritual itu dipersoalkan, saya kira itu sangat naif. Kalau misalnya ada orang mempersoalkan mengapa perlu bacaan doa, saya biasa secara logik mudah saja. Doa dibacakan itu, insya-Allah, kalau dikemampuan Allah, bukan saya menyelamatkan orang Islam, turut menyelamatkan anda yang bukan Islam. Ya. Jadi harus mereka juga bersyukur, harus mereka juga berterima kasih kerana doa kita itu insya-Allah juga akan turut menyelamatkan mereka, turut menjadikan mereka sejahtera, aman, bahagia, rukun aman dalam negara yang berdaulat ini. Dan kata-kata atau dakwaan bahawa misalnya sekolah kebangsaan menjadi sekolah agama itu satu kenyataan yang cukup melampau, kerana kebangsaan kita itu memang sebahagian terasa agama. Tetapi dari segi fakta pun nak mengatakan misalnya mata pelajaran agama Islam sehingga 4 waktu diajarkan sehari itu di luar kebenaran sama sekali. Dengan mudah kita boleh merujuk pada jadual sekolahan anak-anak kita. Tak mungkin. Jadi kalau seminggu hanya dalam 4 jam macam pelajaran agama, mana satu hari mungkin lebih kurang satu waktu pengajaran saja. Tak akan mungkin dilupakan pengajaran sains, matematik seperti dakwaan seorang-orang yang tertentu. Nah, ini semua kerana salah faham bahawa agama itu dianggap terpisah. Agama itu hanya dalam sekolah agama saja. Padahal kita sudah dalam sistem, dalam falsafah pendidikan kebangsaan itu sudah diungkapkan dengan jelas sejak tahun 88 bahawa pendidikan kita bersepadu. Maknanya antara wahyu dengan sains, wahyu dengan ilmu itu tidak dipisahkan. Jadi ini semua pernyataan yang bukan saya menyinggung perasaan, tetapi menunjukkan kenaifan dan kepalsuan tanggapan tentang Islam dalam konteks kenegaraan. Jadi dalam perkara 3, Islam sebagai agama persekutuan itu banyak perkara yang menarik. Ada dalam slide saya itu, tapi saya ringkaskan saja. Misalnya, dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri mempunyai tanggungjawab untuk memberikan kemudahan, termasuk bantuan penjagaan kewangan bagi pengembangan agama Islam, iaitu agama negara, membiayai pendidikan, membina institusi dan sebagainya. Ada peruntukan, tetapi tidak ada sebarang peruntukan yang mewajibkan atau mensyaratkan atau menjadi satu taklif kerajaan untuk menyediakan kemudahan bagi perkembangan agama lain. Kalau itu dilaksanakan oleh kerajaan itu sebagai ihsan.
Tapi maknanya untuk agama Islam itu suatu kewajiban. Dan juga dalam soal agama Islam sebagai agama besar itu juga ada peruntukan yang membolehkan Islam itu boleh dikembangkan, boleh didakwahkan. Agama Islam, agama-agama lain itu bebas diamalkan. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi dalam peruntukan perlembagaan ini juga disebut agama-agama lain tidak boleh disebarluaskan kepada orang Islam, tidak boleh diayahkan, tidak boleh dikembangkan oleh orang Islam. Jadi kalau berlaku hal-hal yang di luar jangkaan seperti penyebaran kitab-kitab yang dianggap kitab suci agama lain itu, sebenarnya itu sudah menyalahi peruntukan dalam perlembagaan. Jadi ini perkara yang perlu disedari oleh orang Islam sendiri dan juga oleh orang Islam, kerana kita mengatakan negara itu keluhuran perlembagaan. Kita menghormati perlembagaan sebagai sesuatu yang luhur. Dan ini sesuatu yang telah termeterai. Bukan hanya kerana soal yang baru berlaku dalam setahun, 2 tahun, 10 tahun. Ini sudah lebih 60 tahun sejak negara kita merdeka. Kemudian soal kedudukan bahasa kebangsaan, perkara 152. Ini juga ada kaitan rapat dengan soal Melayu Islam, kerana sudah saya sebut tadi secara ringkas bagaimana bahasa Melayu itu diangkat oleh Islam sebagai bahasa peradaban dan diakui oleh orang Islam waktu itu. Sejarah Melayu, Rasulullah SAW mencatat lebih 80 kumpulan etnik yang ada di Kota Melaka. Tapi justru bahasa Melayu lah yang diterima sebagai bahasa perhubungan awam, perhubungan utama dalam kalangan puluhan atau 80 lebih etnik yang ada. Jadi tidak ada soal sensitif, ada soal prasangka atau nyatakan resis sekarang ni. Tak timbul soal itu, kerana mereka melihat bahasa Melayu itu bahasa utama. Jadi kalau orang pada zaman dahulu yang dalam zaman yang barangkali tidak secanggih sekarang dapat berfikir rasional, kita yang hidup dalam zaman canggih dapat akses atau dapat memperoleh capaian pada maklumat perlembagaan, undang-undang, pelbagai uraian ini, tak mungkin tak dapat memahami dan menginsafkan fakta-fakta sejarah itu. Dan pada abad 15 sudah dalam zaman dinasti Ming di China dengan Melaka khususnya, wujud hubungan diplomasi yang sangat baik. Dan satu daripada yang cukup menarik sangat daripada sikit kajian saya itu dalam tugas saya sebagai penyandang kursi Penyiaran Melayu di negara China, Maharaja dinasti Ming menubuhkan Akademi Bahasa Asing, dan bahasa Melayu itu salah satu bahasa asing yang dipentingkan, dilantik jurubahasa dan diajarkan bahasa Melayu pada para diplomat, para pegawai-pegawai kerajaan China. Ini cukup menarik. Bahasa Melayu itu diletakkan di bawah jabatan bahasa-bahasa Islam. Artinya Maharaja China pada zaman dinasti Ming abad 15 sudah mengakui bahasa Melayu sebagai bahasa Islam. Itu justru letakkan bahasa Melayu di bawah jabatan bahasa-bahasa Islam dengan bahasa Arab, bahasa Parsi, Turki. Jadi ini bagi saya perkara penting dalam sejarah yang orang sekarang patut atau mesti mempelajari sejarah. Jadi soal kita mengangkat bahasa kebangsaan ini bukan soal kepentingan orang Melayu saja, kerana segala kemudahan yang diperoleh daripada kemampuan pencapaian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan peperiksaan dan sebagainya itu dinikmati bersama oleh semua rakyat, oleh semua keturunan, bukan hanya orang Melayu. Kalau orang Melayu gagal dalam bahasa Melayu SPM, orang Melayu pun tidak mendapat manfaat, bahkan mendapat bala dari segi pekerjaan, dari segi kenaikan pangkat ataupun pengesahan jawatan sebagainya. Jadi, tetapi kita menerima bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara, bahasa kebangsaan yang memberikan makna diri, citra, jati diri kita. Sebagaimana negara-negara lain ada bahasa kebangsaan. Kalau kita boleh menghormati bendera kebangsaan, jalur gemilang dinaikkan, semua orang berdiri tegak, lagu negaraku, semua orang pun berdiri tegak, hormat. Tapi mengapa dalam hal soal bahasa kebangsaan yang dikatakan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama, sebagai ruh negara? Bahasa kebangsaan ini kata almarhum Tunku Abdul Rahman ialah ruh negara. Tanpa bahasa kebangsaan, wujud negara tanpa ruh, seperti jasad juga tanpa ruh. Itu ungkapan yang menarik oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama.
Jadi tak kira bangsa apa, keturunan apa di negara kita, harus bahkan mesti menilai bahasa Melayu itu sebagai bahasa semua keturunan. Walaupun bahasa lain seperti dalam Perkara 152 itu dibenarkan penggunaannya, boleh diajarkan, boleh disebarluaskan. Itu keterbukaan dalam sistem negara kita, cukup demokratis, tapi dicatat dengan jelas, kecuali dalam maksud rasmi. Artinya tujuan mesyuarat, perhimpunan, surat menyurat yang rasmi, dokumen-dokumen peragaan di tempat awam, itu bahasa rasmi lah, bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Ini mesti dipahami, terutama oleh penjawat awam yang jaga pihak berkesempatan, pihak ROS, pendaftar syarikat, pendaftar pertubuhan, ketua-ketua setiausaha, kementerian, pejabat awam yang lain, itu perlu memahami kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang dalam perkeliling JPA, Jabatan Pembinaan Awam, dibari lepas 2009, dibari pada tahun 2020, perkeliling bilangan 1 tentang peneguhan penggunaan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu adalah digunakan sepenuh-penuhnya sebagai bahasa urusan rasmi dalam mesyuarat. Sampai sekarang kita dapati masih banyak mesyuarat bukan dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa kebangsaan, dalam bahasa asing, mungkin sepatah dua dalam bahasa Melayu, seterusnya dalam bahasa asing. Ini artinya suatu pengingkaran, suatu pelanggaran prinsip penting perlembagaan, dan itu tentang bahasa kebangsaan. Jadi kita bercakap tentang soal tidak menerima Universiti Merdeka sewaktu dahulu, kerana hakim pada waktu itu, almarhum Hakim Yusof Abdul Qadir, menolak penubuhan Universiti Merdeka kerana penggunaan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengetahuan utama. Itu jelas pemahaman hakim tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Ya, sekarang barangkali keadaan ini kita perlu dinilai semula apabila bukan saja universiti swasta, bahkan IPTA, institusi awam pun diarahkan untuk mengutamakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris, terutama untuk bidang kritikal, perubatan, undang-undang, sains, teknologi, aero angkasa mungkin dan sebagainya. Ini sebenarnya perkara yang bertentangan, kerana dari awal lagi evolusi usaha yang dilakukan oleh pimpinan dahulu itu sudah jelas. Oleh almarhum Tuan Paling Abdul Rahman Yaakob sebagai contoh, sebagai Menteri Pendidikan, yang mengubah aliran sekolah Inggeris kepada aliran kebangsaan, dan kemudian terhubung kebangsaan pada tahun 70, dan dasar bahasa kebangsaan di universiti itu sudah jelas dalam rancangan kerajaan tahun 83 itu. Kalau kita baca dokumen kerajaan 1983 permulaan penggunaan bahasa Melayu dalam perkuliahan pada tahun 1 di semua universiti. Artinya sejak tahun 83 sepatutnya sudah selesai, tapi sekarang malah kita berundur ke belakang, ya, kita beralih mengutamakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dan seolah-olah bahasa Melayu tidak mampu. Walhal sudah terbukti ribuan profesor sudah diwujudkan oleh sistem pendidikan kebangsaan yang asasnya bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Berapa juta lepasan sekolah aliran kebangsaan yang sekarang menduduki tempat-tempat penting sebagai pentadbir, pendidik, hakim, peguam, jurutera, berbagai profesi yang lain. Dan ini perlu ada penilaian kembali tentang bahasa Melayu. Perkara 152. Saya juga memetik dengan slide itu pandangan seorang pakar perlembagaan, Profesor Abdul Aziz Bari, waktu itu menjadi pensyarah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa. Beliau mengatakan bahawa peruntukan bahawa perkara 152 itu tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak boleh dipindah oleh Parlimen, kerana kata putus tentang kedudukan bahasa kebangsaan itu terletak di tangan Majlis Raja-Raja, dan ini dinyatakan oleh perlembagaan di bawah perkara 159/5. Jadi saya petik pandangan seorang pakar perlembagaan. Jadi oleh sebab itu jangan kita bermain api mencuba-cuba untuk memindah perlembagaan dengan mengatakan, kalau 2/3 setuju bahasa Melayu bukan sebangsaan, bahasa lain tidak dibolehkan, kerana peruntukan itu di bawah kuasa raja-raja. Jadi perkara ini harus dipahami. Dan tentang tulisan sedikit saya nak menyentuh bahawa
dalam perlembagaan, dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 itu disebut tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi. Itu untuk penggunaan umum, tulisan surat, dokumen, perjanjian dan sebagainya, dengan syarat bahawa ini tidak melarang penggunaan bahasa Melayu, penggunaan tulisan Melayu, tidak melarang penggunaan tulisan Melayu yang lebih dikenal dengan nama tulisan Jawi bagi bahasa kebangsaan. Jadi itu taraf tulisan Jawi. Jadi apabila timbul isu Jawi, tidak lama dahulu Jawi tidak boleh diajarkan di SRDK, itu sudah bertentangan dengan peruntukan undang-undang berkaitan dengan tulisan yang tak boleh dilarang penggunaannya atau untuk pengajaran. Atau lagi sangat, bagi saya sangat mengaibkan kalau kita meneliti, akhirnya katanya yang diajarkan itu bukan diajarkan pun, hanya dipamerkan pada 3 muka surat dalam buku bahasa Melayu Jata Negara, Bersekutu Bertambah Mutu dan tulisan Jawi, ataupun tulisan pada mata wang Malaysia, pada wang kertas. Kalau sekadar itu bukan mengajarkan, itu hanya sebagai satu pengenalan yang sangat kecil. Sepatutnya tulisan Jawi itu memang diajarkan. Tidak patut timbul soal salah faham gitu. Khat itu yang diajarkan dengan agama. Kita tak bercakap tentang khat, itu bercakap tentang tulisan Jawi. Khat itu satu tahap yang lebih tinggi lagi, satu bidang seni. Tapi tulisan Jawi, dan saya memaparkan banyak dokumen, banyak bukti orang bukan Melayu zaman dahulu, baik Inggeris, baik Cina, India dan sebagainya, menerima tulisan Jawi. Sampai sekarang pun tulisan Jawi digunakan. Tapi itu barangkali dalam kesempatan lain saya akan memaparkan soal isu Jawi yang juga disalahpahami, seolah-olah dengan mempelajari Jawi itu kita nak mengislamkan. Saya secara ringkas menyebut satu contoh yang pernah saya paparkan gambar seorang pemahat batu nisan Cina. Sepanjang usianya kerjanya itu memahat batu nisan tulisan Jawi. Tapi tak pernah pun dia masuk Islam, dan tak pernah pun disyaratkan orang Islam yang membeli batu nisan daripada kamu ini mensyaratkan kamu pun masuk Islam dulu. Tak timbul. Jadi ini semua prasangka yang ditimbulkan oleh segolongan yang chauvinis, segolongan yang mungkin faham tapi pura-pura tidak faham dan sengaja nak menggugat, merungkai kontrak sosial, dan terutama berkaitan dengan keutuhan Melayu Islam sebagai bahagian penting dalam jati diri, dalam makna diri atau citra negara kita Malaysia. Dan ini fakta sejarah yang mesti didedahkan, dijelaskan kepada masyarakat, terutama melalui bidang pendidikan, supaya generasi muda tidak akan muncul nanti sebagai ahli politik, sebagai pemimpin, sebagai sarjana yang picik matanya, tidak, ya sebelah matanya mungkin tidak jelas penglihatannya, atau yang mungkin seperti ungkapan guru saya di UKM dulu, Profesor Datuk Abdul Rahman Embong, yang mengalami masalah kejulingan intelek. Dia ada intelek tapi intelek juling, tak betul perhatiannya. Jadi saya kira demikian perbincangan kita, lebih kurang 1 jam tentang Melayu dan Islam berpisah tiada. Mudah-mudahan dengan kupasan penjelasan ringkas ini kita dapat mendorong diri kita sendiri untuk mempelajari sejarah, mempelajari perlembagaan persatuan, mempelajari undang-undang yang ada, mempelajari kehidupan masyarakat pelbagai etnik yang sudah muncul di alam Melayu, termasuk di tanah Melayu. Bukan dalam 10-20 tahun atau 50 tahun, sudah lebih 1 alaf, sudah ratusan tahun. Ya, ini perkara yang penting untuk kesejahteraan negara kita. Jadi demikianlah saya kira kupasan, dan sebelum menutup kupasan ini saya sekadar memperkenalkan 2 buah buku daripada tulisan-tulisan saya yang lain juga, yang membicarakan soal Melayu dan Islam itu sebagai komponen penting, dan apa arti Melayu dalam buku Mencari Makna Diri Melayu, Renungan untuk Bangsaku. Buku yang saya kira dapat selesai dibaca dalam tempoh setengah jam atau 1 jam kerana tipis,
Dan sebuah lagi ialah asas falsafah dan pemikiran Melayu. Dalam buku itu banyak saya sentuh soal Islam yang memberikan acuan atau kerangka falsafah dan pemikiran Melayu yang dari dahulu hingga sekarang ini menyebabkan wujudnya satu kestabilan di segi sistem kepercayaan, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dengan syarat prinsip-prinsip itu atau lunas itu dipertahankan, diamalkan, bukan tinggal sebagai dokumen sejarah semata-mata. Jadi dengan harapan itu saya mengajak rakan-rakan Melayu dan bukan Melayu memahami hakikat yang tersurat seperti saya katakan dalam sejarah, dalam lipatan sejarah, supaya kita tidak berprasangka buruk dan selalu senantiasa mendasarkan sikap dan pendirian kita, tindakan kita pada hakikat, pada fakta yang wujud. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, diberi kesejahteraan, dan selamat bertemu lagi dalam sesi lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.